Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan mempelajari akhlak pelajaran 1 iaitu berbudi bahasa. Pada hari ini kita akan mempelajari 1.1 pengertian budi bahasa dan 1.2 bahasa yang baik dan bersopan serta contoh-contohnya. Pengertian budi bahasa. Apa erti budi bahasa? Budi bahasa artinya tutur kata yang sopan dan bahasa yang baik. Tutur kata ialah percakapan awak. Awak menggunakan bahasa yang elok ataupun sopan santun, tidak kasar dan tidak menggunakan bahasa yang kesat. Tutur kata yang sopan akan menjadikan seseorang itu dipandang mulia dan senang didekati. Bila awak ada kepribadian yang elok, orang akan mudah berkawan dengan awak. Budi bahasa ini perlu dalam pergaulan bersama ibu bapa, ahli keluarga, guru, rakan, orang tua, malah dengan sesiapa sahaja kita berurusan. Bahasa yang baik dan bersopan akan dapat melahirkan hubungan yang baik antara manusia sesama manusia. Okey, contoh sifat berbudi bahasa dan bersopan ialah yang pertama, berbudi bahasa dengan orang tua. Macam mana cara berbudi bahasa dengan orang tua? Okey, kita tengok. Contoh yang pertama ialah awak tolong ataupun awak pimpin tangan atuk ataupun nenek awak semasa berjalan. Itu pun cara berbudi bahasa kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, awak boleh membantu orang yang lebih tua mengangkat barang. Awak nampak nenek tak larat nak angkat barang, awak tolong dengan mengangkat barang mereka. Yang kedua, berbudi bahasa dengan tetamu. Bagaimana cara berbudi bahasa dengan tetamu? Sebagai contoh, bila tetamu datang rumah, awak jemputlah tetamu masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum awak nak jemput tetamu, awak pastikan tetamu yang datang ke rumah awak tu orang yang awak kenali, bukan orang yang awak tak kenali, okey? Yang kedua, bila tetamu datang rumah, kita boleh menghidangkan juadah kepada tetamu. Yang ketiga ialah berbudi bahasa dengan kawan. Bagaimana cara berbudi bahasa dengan kawan? Sebagai contoh, bila kita jumpa dengan kawan kita, kita hendaklah bersalaman antara satu sama lain. Tapi untuk musim sekarang, kita tak digalakkan untuk bersalaman ataupun menyentuh antara satu sama lain. Apa yang kita boleh buat ialah letakkan tangan kita ke dada dan tunduk sedikit tanda kita hormat pada orang tu. Macam bersalamlah lebih kurang. Yang kedua ialah kita saling bantu-membantu antara satu sama lain. Tak kisahlah dalam aspek pelajaran ataupun aspek lain. Yang keempat, berbudi bahasa dengan ibu bapa. Contohnya, bila awak berada di rumah, awak boleh bantu meringankan beban ibu bapa awak. Contohnya, mengemas rumah. Mengemas rumah tu macam mana? Menyapu sampah ataupun membersihkan kawasan rumah. Gunting pokok bunga boleh. Macam-macamlah kerja yang awak boleh lakukan untuk meringankan beban ibu bapa awak. Yang kelima, iaitu yang terakhir, ialah berbudi bahasa dengan guru. Siapa itu guru? Guru ialah orang yang mendidik dan menyampaikan ilmu kepada awak di sekolah. Okey, bagaimana cara berbudi bahasa dengan guru? Apabila guru menyampaikan ataupun menerangkan sesuatu di dalam kelas, awak hendaklah fokus ataupun memberikan sepenuh tumpuan semasa guru mengajar. Jangan buat benda lain. Dan apabila awak nak mengajukan soalan, awak kena angkat tangan. Angkat tangan cakap, minta maaf cikgu, boleh saya bertanya soalan? Tak boleh terus macam tiba-tiba je tanya sebab cikgu awak tengah menerangkan. Seterusnya, maksud orang yang buruk budi bahasa ialah orang yang menggunakan bahasa yang kurang sopan dalam pergaulan. Seterusnya, contoh orang yang buruk budi bahasa. Yang pertama, bercakap dengan kasar dan tinggi suara. Tinggi suara ni macam menengking ataupun marah. Yang kedua, tidak mahu memohon maaf bila melakukan kesalahan. Yang ketiga, sentiasa meninggi diri bila bercakap. Yang keempat, tidak suka bertegur sapa.
Yang kelima, sombong dan sentiasa bermasam muka. Kita hendaklah sentiasa tersenyum. Orang kata apa? Senyum itu sedekah. Bila awak sentiasa senyum, orang pandang awak pun senang, ataupun orang yang pandang awak pun rasa gembira, dia senyum baliklah dekat kita. Yang keenam, tidak bersyukur dan berterima kasih bila mendapat sesuatu. Okey, apabila awak mendapat sesuatu, tak kisahlah sesiapa pun yang beri awak, beri makanan ataupun barang, awak hendaklah mengucapkan terima kasih. Bila orang dapat terima kasih awak tu, dia rasa gembira. Bukannya orang yang memberi tu nak semula awak beri barang kat dia, tapi sekadar ucap terima kasih pun dah buat hati dia gembira. Dan yang terakhir ialah menggunakan bahasa yang kesat dan kurang sopan. Ini adalah antara contoh orang yang buruk budi bahasa. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berjumpa lagi pada kelas akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.